Saya tengok mak saya. Saya tengok mak saya, dia boleh tu. Sambil-sambil dia goreng, sambil-sambil dia minum air, contoh kan. Tak adalah, mak saya dia goreng ikan. Macam orang perempuan lah. Dia boleh goreng ikan. Dia tinggalkan ikan tu. Pergi dekat meja makan, dia lap. Dia pergi kat sofa, otak ni jalan tau. Dia macam soalan sap. Yang ni dia menyala. Belum. Sik dia tu kan. Dia pergi pula dekat sofa, dia tepuk bantal, terbalikkan. Lepas tu yang ni dia pergi kat kuali. Dia terbalikkan ikan tadi. Tak hangus pun. Orang lelaki dapik dia masak Maggi kan, situlah dia berdiri. Dia tengok air tu dah boleh masuk lah Maggi tu. Bila nak mengelogak ni? Lah, api tak buka. Contohlah kan. Jadi dia sanggup dia menghabiskan usia dia dekat sampai tu. Tentulah dia. Yang tu beza lelaki dengan perempuan. Tu sebab orang lelaki dia ni bukan orang kata apa, dia banyak berfikiran jauh, otak kanan. Dia otak kanan ni banyak berfikiran jauh. Dia tak boleh benda-benda yang sikit-sikit, yang kecil-kecil, yang teknikal ni tak ada mana dah. Orang perempuan pula banyak pakai otak kiri. Jadi tu sebab dia bukan cerewet tau, kena betulkan. Istilah dia perempuan bukan cerewet tapi teliti. Cik tu yes. Korang kalau buat puji korang yes, tu salah kan. Orang lelaki tu sebab bos lelaki dia macam ni tau. Siapkan kerja di minggu depan sebelum hari Rabu. Macam mana nak buat lah, yang penting siap hari Rabu. Itu lelaki. Orang perempuan lain, siapkan minggu depan sebelum hari Rabu, sebelum pukul 3 atas meja saya. Tak nak tebal sangat dalam tebal ni. Kemudian awak letakkan cover tu color pink dengan plastik, binding tau, binding. Kemudian type lah dengan pakai font Times New Roman font 12. Nampak tak? Dia bukan cerewet tapi teliti. Terus sebab orang perempuan, dia kalau nampak langsir tu terjongkit sikit je, hilang mood dia nak masak gitu. Aduh, ya Allah. Orang lelaki lain, dia berfikiran jauh. Jadi benda kecil-kecil dia baca surat khabar, langsir tu dah jatuh sampai kaki ya. Dia boleh relax dia surat khabar. Mana? Iya, betul. Sampai ke kaki bini punya marah. Awak tak nampak ke langsir tu? Kejap lagi dia naiklah sendiri. Bayang tu. Mana tak mustahak pun. Tu sebab kalau pergi pasar raya. Pasal nak pergi pasar raya? Pasar raya ni tempat yang orang lelaki allergic lah. Orang lelaki walau berapa puluh tahun dah dia mengulang pasar raya yang sama dengan bini dia, dia still tak tahu kek mana nak cari ini, kek mana nak cari ini. Sebab dia tak pernah simpan benda tu sebagai benda penting kek dia. Termasuk yang bercakap ni, kerana poin dia dah bersuai ke pasar raya ni. Sebab masa tu baru dia nak tengok betul-betul kan pasar raya. Rasa dulu bayar kat luar ni, lah bayar kat luar. Orang perempuan lain, orang perempuan bab pergi pasar raya, walaupun pasar raya tu baru dibuka hari tu, dia seolah-olah dilahirkan di sana tau. Dia tahu dah kat mana nak carinya, kat mana nak cari ni, dia tahu tau tu dia. Dan lepas tu orang lelaki kalau beli barang, dia akan cari satu kedai yang ada 99 barang yang dia nak beli. Satu kedai 9 barang, senang copet balik. Orang perempuan satu barang 9 kedai. Janganlah buat program dengan Puspanita. Dia beli barang la ilaha illallah sebulan sebelum. Ya Allah, barang belum beli lagi sebulan lagi ni. Kena survey. Survey harga RM1, RM3, jam kedai kedua RM1, RM3. Mahalnya. Ya Allah, ni RM4. Dah lama buat kerja ni. Ya Allah, jalan. Ya Allah, apa mahal sangat. Ya Allah, sudahnya terlupa mana yang murah tadi. Ulanglah balik semula. Tu yang orang lelaki tak tahan tu. Tu sebab dekat pasar raya besar, kebanyakan yang pengurusan dah faham isu ni. Maka diwujudkan kursi-kursi ajaib di hadapan kedai-kedai itu. Jarang kita tengok orang perempuan duduk situ, lelaki beli barang. Yang ramai lelaki perempuan beli barang, yang isteri beli barang, suami duduk kat kursi itu sambil memegang stroller baby sambil merenung nasib. Bilalah nak sudah mak kau ni ya Allah, bilalah nak sudah. Nampak tak? Tu sebab orang perempuan tak boleh bagi dia jaga GPS. Fail. Orang lelaki biarlah dia bawa kereta sambil jaga GPS, tak apa. Okey.
Dia kalau jaga macam bagus-bagus, macam good-good kan. Okey bang, depan lagi, depan. Depan, belum lagi ni. Okey, dua-dua simpang. Ya Allah bang, simpang di situ. Nah, tu masalah. Itu tak tahu. Itu tak tahu. Itu yang lelaki tu macam ni lah. Koreh orang sedang ni. Jauh nak U-turn ni. Jauh. Sabar. Iya, itu beza dia. Itu beza. Lepas tu orang lelaki, kalau contoh dia daripada KL, dia kena pergi mesyuarat kat Putrajaya. Dia dah terbayang dah 2-3 jalan yang dia boleh ikut. Kau ikut sini ha, ikut sini. Okey. Tapi jalan tu jam weh. Ya kenapa pula? Hari ni kan ada perayaan yang ni. Oh ya Allah. Habis jalan mana? Jalan ni boleh ikut tak? Boleh jalan tu. Cuma jalan tu sempit sikit lagi pun dia buat construction. Oh habis tu. Jalan mana? Kau ikut jalan ni. Boleh siap boleh ubah tu ikut jalan ni. Jalan tu boleh eh? Okey. Itu lelaki. Orang perempuan kalau dia dah tahu satu jalan tu kan, janganlah kau ubah jalan lain. Kau ikut jalan ni dekat, biarlah dia jauh. Dia tahu, itulah jalan aku ikut. Biarlah dia pusing 3 kali pun. Dia dah biasa je pusing 3 kali. Itulah jalan dia ikut. Dan orang perempuan dengan orang lelaki, perbezaan inilah yang menjadikan rumah tangga kita bahagia. Iyo. Lelaki romantik. Itu sebabnya syukur dengan apa kita ada. Kita jangan kena ingat, rumah tangga ni 3 perkara kita kena ingat. Pertama, kita takkan kenal pasangan kita melainkan setelah kita kahwin dengan dia. Satu. Dulu yang kita tahu pasal dia sebelum kahwin tu fata morgana aja sifatnya. Tidak berpijak di bumi yang nyata. Sebelum kahwin memanglah, dia suka minum air apa? Saya suka minum air oren. Ya Allah, sama. Dia suka makan apa? Saya suka yang pedas-pedas, yang ni. Ya Allah, kita ditakdirkan bersama ke apa ni? I pun suka yang pedas. Walaupun dia buasi, semelit semua ada tau. Dia suka colour apa? I suka colour pink. Ya Allah, sama. Apa halat jantan pun suka pink ni? Kan? Tapi sebab dia nak menyamakan diri dia tu kan. Sebelum kahwin bukan main lagi. Kaulah kunci cintaku. Di dalam hatimu ramlah ram. Kaulah segalanya Rut Sahanaya. Kau sumber ilhamku manbai. Meletakkan kasih setinggi-tinggi kasih di puncak kasih Zanazin. Menaruh harapan Zaitun Sami'on. Mata syurga, hidung syurga, mulut syurga, pada syurga di wajahmu Nesh. Akhirnya ambil keputusan. Kaulah kekasih awal dan akhir Jamal Abdillah. Bila dah kahwin baru tahu kontut kawan tu busuk ke tidak. Dulu nak kontut masuk dalam bilik air. Bila dah kahwin kontut bersepah. Siap panggil, mesti kau dengar tak? Tak dengar, sekarang kau dengar. Kau ajar betul. Yang perempuan pun sama, sambil buat dulang lalu depan suami, maaf, sorry, la ilaha illallah. Mulalah dia luka dilukai Shima. Luka dilukai Shima, keliru Ajai dan Nurul. Kasih yang disangkakan sampai ke penghujung nyawa. Era Fazira rupa-rupanya sekadar di pinggiran Francisca Peters. Di persimpangan dilema Nora. Akhirnya Rajuk Rahman. Kalau rela ku pujuk spider, tak apa. Ambil keputusan pergi tak kembali Robbani. Sebelum pergi sempat dia hi, bye-bye Hazlin. Kan, tapi bila dia berpisah, baru dia teringat. Dulu, suami aku marah-marah pun bawa duit belanja. Marah-marah bawa balik lauk. Terasa kehilangan dia. Suami pula terbayang. Dulu marah-marah pun dia buat air kopi untuk aku. Dulu marah dia gosokkan baju aku. Gosok baju seluar. So dalam pun gosok. Tah mana sahib pun tak tahu. Yang suami pula tak sabar. Cepatlah sikit. Pakai paling panas sekali. Ambil kau. Ambil. Ambil. Dia sarung suar dalam tu langsung manung. Apa hal bang? Panik. Dia nak cakap segan. Dia pun SMS. Aku mau pulang amo. Dia pun jawab, terserahlah padamu Era Fazira. Seandainya masih ada cinta Dayang Nur Faisah. Lalu dia pun baik balik, raikan cinta M. Nasir. Kerana sesungguhnya semua ini adalah soal hati Era Fazira. Dah lah tu. Panjang tajuk lagu, tak tepuk pun tak apa. Ada tak? Kono baik macam tu tak ambil tu. Apa lah sikit. Adalah. Jadi dalam pertama kita kena ingat, kita tak akan kenal pasangan suami isteri. Dah kahwin baru kita tahu. Orang dulu walaupun tak kenal bahagia tau. Bahagia.
Hari ni kita dah kenal segala-galanya sampai tak tahu dah buat apa. Tu sebab nasihatkan anak-anak kita jaga perilaku, jaga perangai. Anak-anak kita sekarang berkapal berapa ramai itu budak muda kena tangkap dekat tempat-tempat sunyi. Duduk kat tempat sunyi, kat tempat parking, berdua buat apa? Kat tempat sunyi buat apa? Buat kuih cakui. Tu tak kuih cakui, melokap. Ya kan kuih cakui lah tu. Kuih cakui pun tak tahu. Entahlah, payah nak cerita. Bila tanya orang. Saya teringat gitu. Kena bila jamuan-jamuan kan, bagilah kuih tradisional. Hari tu saya pergi ada satu jamuan raya, ada satu bank lah, bank masa jamuan raya dia buat sambil meraihkan anak-anak yatim. Saya pergilah majlis tu. Anak yatim tu umur 3 hingga 6 tahun. 3 ke 5 tahun. Kecil-kecil tu budak tu, muka lah comelnya budak tu, anak yatim. Saya duduk dengan dia orang ambil gambar. Lepas tu dia tanya, "Cik, kuih kari pap tak ada?" Yang ada kuih cendol tu kan, kuih yang macam cendol tu mah. Lengkong cendol tu kan. Lepas tu kuih ada lengkong warna putih, lepas tu ada kek, muffin lah. Budak tu pun tak nak dia kuih-kuih ni, dia kuih KL. Kuih kari pap tak ada. Tak ada, dik tu je yang ada. Mulai, bila nak makan ni cakap. Dan budak tu cakap tu. Tu saya teringat tu kan. Jadi tak kisahlah. Jadi mana balik tadi, kita hanya akan kenal. Kita hanya akan kenal setelah kita kahwin. Yang kedua, kena ingat, pasangan suami isteri tak sama dengan yang lain. Jangan dibanding-bandingkan. Contohnya kita dengan suami isteri kita, hidup kita. Jangan cakap, cuba ikut dia ni. Jangan cakap, tak elok. Benda tu tak baik. Macam tu, kalau dia kan dia macam ni bang, dia layan isteri dia begini. Tak semestinya elok. Dia cerita yang elok saja, yang tak elok tak cerita. Kita jagalah ikut kepahaman kita, suami kita macam mana. Sebenarnya hidup kita biarlah tak senang, tak kaya, tapi bahagia. Betul? Kadang-kadang rumah kecil je, tapi suami romantik. Itu mustahak tu. Kita tengah cik bang, "Assalamualaikum, salam bang kat dapur bang." Suami daripada belakang peluk, "Sam, bang panas lah." Suka ke tidak cakap? Suka ke tidak cakap? Tahu tak apa. Orang lelaki buat balik nanti. Tapi pastikan isteri kita bukan jenis yang melatah. Kalau dipolok fasab, ditikam kan, akan salah kan. Ni ya suami, dan menurut kajian, kebanyakan suami romantik ni memiliki roy. Boroi. Betul, kalau dia ada perut, biasanya dia ada nilai romantik. Lagi boroi dia, lagi romantik. Betul. Iya. Menyanyi-nyanyi dia balik kerja tu. "Indah sungguh panorama." Bini jawab, "Bagai pulau ni warna anak ulala." Bahagia betul keluarga tu. Ada lagu dah kan. Okey lah tu kan. Kok ada. Iya. Tak apa dia ngoratkan. Dia ngorat nyanyi lagu Hindustan lama pun boleh. "Like jo khatuje wo teri yaad mein hazaro rang ke nazaro ban gaye." Langsung keluar bawa kematik kan. Okey lah tu. Okey. Kan. Romantik. Tu sebabnya orang perempuan jangan pakai postman lagi dah. Buat tegur suami. Faham? Long. Postman lah tu. Long. Kau cakap dengan abah kau. Sikit kau orang dah siap. Yang lelaki tengah basuh motor. "Bah, mak cakap sikit kau orang dah siap. Kau cakap dengan mak kau jawab lagi." "Mak, abah cakap." "Kau jawab lagi." "Kau cakap dengan abah kau sekarang. Now." Dia timbalan pengusi Puspanita. Cakap putih. Tak, bukan sini dah, tempat lain. Tempat lain. "Cakap dengan abah kau sekarang. Now." Ni abah ni mak cakap tau, sekarang now. Kau cakap dengan mak kau. Tak kerti bahasa ke apa? Mak ni abah cakap tau. Tak kerti bahasa kau cakap dengan abah kau yang kau hajar boleh tak? La ilah. Kan tak elok tu. Kan?